Waalaikumsalam. Apa khabar? Okey. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum Wibi. Waalaikumsalam. Nanti ada orang datang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Berganggu. Alhamdulillah. Wibi saya dah lama buat janji temu dengan Wibi. Alhamdulillah hari dapat jumpa juga. Alhamdulillah. Saya pun memang Cara berhajat untuk tadi. jumpa Hafiz. Alhamdulillah. Saya datang ni ada niat banyak soalan saya bawa yang tanya dalam optik hari ni sebab ramai yang banyak isu yang perlukan penerangan daripada Datuk. InsyaAllah saya bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya. Alhamdulillah. Apa yang perlu kita jawab kerana kita ni jabat saya menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Itu yang paling penting. Yang beri kita mesti sentiasa bersifat terbuka untuk kita meraihkan tetamu yang datang. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Wibi. Wibi apa khabar? Tak ada ke mana ya? Alhamdulillah pagi ni nanti lepas ni pun ada lagi program. Assalamualaikum, bersama saya Hafidh Dolsa dalam Optik hari ini, dan bersama saya hari ini Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Hal Ehwal Agama Islam. Baik, sekali lagi Datuk, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar Hafiz? Alhamdulillah, saya pertama kali naik ke pejabat Menteri Agama ni, saya tak terjangka pemandangan yang cantik kat belakang ini. Alhamdulillah. Selalu YB pagi memang akan luang masa kat sini aja dah. Ada masa kita tengok keluar kat luar, ambil angin kat luar. Tengok suasana dan juga suasana hijau dekat luar, rumput yang baik. Kita pun perlu berbicara dengan alam juga. Negara kita sudah pun bersedia menuju kepada fasa endemik walaupun belum diumumkan oleh WHO secara spesifiknya. Peranan YB sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Hal Ehwal Agama ini terkait rapat dalam soal menuju endemik ini, soal saf rapat lah dan sebagainya, dan agensi di bawah Menteri Agama itu begitu ramai dan juga begitu besar cakupan dia. Mungkin YB boleh kongsikan pergerakan dan juga apa yang dilakukan agensi di bawah Menteri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hafiz. Kebetulan waktu saya menjejak kaki pertama di sini secara resmi pada 1 hari bulan 9 tahun 2021 tahun lepas. Maka ketika itu negara kita masih lagi dilanda dengan soal pandemik COVID-19 pada ketika itu. Maka tentulah kadang-kadang orang anggap bahawasanya bahagian hal agama ni, Menteri Agama ni baca doa, khutbah saya. Tapi kita sebenarnya di sana kita berperanan untuk utama dan penyelesaian ketika masyarakat berada dalam suasana pandemik pada ketika itu. Maka kita telah mengambil cari jalan keluar supaya wujudnya satu kelestarian kehidupan masyarakat di dalam negara ini, iaitu pertamanya ialah untuk soal kelestarian, soal sosial ekonomi dan juga untuk masalah kontrol berkenaan dengan emosi rakyat yang ada pada ketika itu. Dan perkara yang saya lakukan juga sebenarnya meneruskan kerja-kerja yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Zul dahulu. Dia juga telah meneruskan zaman dia itu merupakan zaman munculnya COVID pada ketika itu. Maka Alhamdulillah pada masa yang sama kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menetapkan setiap menteri mesti ada KPI. KPI untuk 100 hari. Maka dalam 100 hari itu masa 9 hari bulan Disember adalah merupakan tarikh 100 hari pemerintahan di bawah kepimpinan Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Maka di sana kita dapat melihat bagaimana saya juga untuk nak meletakkan antara KPI yang perlu dicapaikan dalam masa 100 hari ini, iaitu pertamanya ialah berkenaan dengan YAPIM. YAPIM ni dia nak melatih Yayasan Pembangunan Islam di bawah salah satu daripada agensi di bawah saya yang banyak untuk mengendalikan, untuk mengharmonikan ataupun untuk mewujudkan kelestarian sosial ekonomi. Maka antaranya YAPIM dia punya KPI pada waktu itu ialah 8,600 orang untuk melatih entrepreneur dalam masa 100 hari. Tapi Alhamdulillah kita telah dapat mencapai sebanyak 9,294 orang, mana melebihi daripada KPI kita. Begitu juga ada satu projek yang kita namakan sebagai My House untuk diberikan kepada mereka yang tidak ada rumah, dan juga kita dalam masa yang sama kita bina rumah, kita baiki rumah. Maka kita juga memberikan peralatan-peralatan untuk mereka berniaga supaya mewujudkan satu ekosistem yang baik. Mereka dapat duduk di rumah, dan masa yang sama juga mereka akan dapat memperdayakan diri mereka itu dalam perniagaan. Target kita ialah 45 buah rumah. Tapi Alhamdulillah yang kita dapat capainya sebanyak 47 biji rumah. Yang ketiganya ialah satu program Musaadah Tijariah, iaitu
kita berikan RM3,000 kepada peniaga-peniaga yang terdapat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Labuan dan juga di Putrajaya. Kerana ini ialah melibatkan wang daripada Mawid. Target kita ialah 700 orang pada mulanya. Tapi alhamdulillah kita capai sebanyak 1,317 orang yang kita telah bantu dalam konteks kita katakan untuk menghadapi dalam suasana begitu. Maka tentulah apabila kita nak menguju peralihan kepada COVID ini, endemik ini, maka saya juga memberikan penekanan sangat-sangat terutama berkenaan dengan soal pendidikan. Ya. Kerana kebetulan saya bukan pensyarah. Walaupun saya sebagai ahli politik, mana-mana tempat pun saya tidak akan pisahkan diri saya dengan soal pendidikan. Kerana kita tahu pendidikan ini dapat merubah. Betul. Keluarga kita macam Ustaz Hafiz ni pun anak peneroka, berjaya dalam hidup sampai muncul di TV, di selebriti. Sebab apa? Sebab pendidikan. Maka dengan sebab itu, dalam soal kafar kita katakan, kelas fardu ain pelajar-pelajar tu agak tak boleh semuka sebagainya. Maka kita telah pun meminta supaya TV Hijrah. TV Hijrah kebetulan ialah bawah agensi saya. Saya telah pun mengarahkan supaya TV Hijrah membuat satu orang kata secara pendidikan melalui yang dinamakan sebagai kafah hijrah, ambil sempena hijrah, dan kita telah dapat lakonkan melalui guru, anak-anak murid mereka dapat melihat dan mendapat rating agak tinggi sebenarnya. Dari segi apa yang kita siarkan dalam TV, malahan juga boleh diulang tayang melalui YouTube sebagainya. Belanjaan yang melibatkan 269,000. 9,000. Dan begitu juga Mawid, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah memberi sebanyak 5,000 tablet kepada anak-anak B40 di wilayah Persekutuan yang melakukan belanja sebanyak 9.3 juta. Dan saya juga meminta supaya kita letakkan wifi percuma kepada pelajar-pelajar untuk mereka belajar, terutama kepada PPR. Rumah PPR, kita tahu ramai di kalangan situ B40 yang kita rasakan amat perlu untuk mereka ini dibiayai ataupun disantuni, kerana maklumlah. Kerana kita kena ingat anak-anak kita akan belajar dengan norma baru. Betul. Jadi masalahnya kadang-kadang anak susah nak beli tablet, nak beli line, top up payah. Maka saya minta supaya benda itu diada, dan projek itu pun makan belanja sebanyak 600,000. Banyaknya yang berhormat sudah pun lakukan dalam memastikan supaya tiada yang ketinggalan. Itulah konsep keluarga Malaysia juga sebenarnya. Dalam kata kita bercakap tentang B40 dan sebagainya, kalau kita cakap tentang pandemik ini dah 2 tahun ni, wujudnya banyak golongan asnaf. Ini satu bentuk baru dan juga perlunya satu pembudayaan untuk kita membantu golongan asnaf ini. Saya pasti YB ada jawapan tersendiri berkenaan dengan bagaimana kita sebagai satu keluarga Malaysia ini untuk menyantuni golongan asnaf ini. Ya. Saya punya sikap saya ialah saya nak supaya kita tak nak berikan. Kita nak supaya kita berikan kepada mereka itu ialah joran. Joran. Kita tak nak kita berbangga dengan sumbangan kita beri setiap tahun. Asnaf yang terima tu setiap tahun makin tinggi. Pada saya itu gagal. Berjaya kita ialah kita dapat menukarkan orang daripada penerima kepada pemberi. Maka saya telah pun membuat satu arahan supaya meminta supaya sebanyak wang 40 juta dikeluarkan untuk memastikan 2,000 orang. Tahun ini dari kalangan asnaf kita pilih kerana senarai yang menerima bantuan secara bulanan daripada Mawid lebih kurang 25,000 orang. Saya kata kita ambil 2,000 dulu. Yang orang yang ada boleh untuk kita memberdayakan mereka supaya mereka berjaya. Untuk jadikan sebagai satu orang RM20,000. RM20,000 dengan kerjasama Yapim. Dia buat agensi saya juga. Untuk orang panggil intervensi antara agensi saya itu untuk memastikan supaya mereka ini kita harapkan mereka dapat keluar daripada belenggu kemiskinan ini kepada keadaan yang lebih baik. Itu saya nak. Begitu saya target. Mungkin tahun depan kita tambah lagi. Harapan kita ialah untuk kita dapat mengurangkan. Terutamanya kita faham duduk di Kuala Lumpur ni RM3,000 masih dianggap sebagai miskin. Miskin. Maka kita cuba untuk nak bantu. Maka ni kerjasama daripada Yapim. Yapim pula dia akan latih dari segi skill perniagaan dia supaya mereka itu dapat dilatih. Mungkin mula-mula kita akan beri lampu untuk Qardu Hasan. Kalau mereka tu bayaran yang baik, kita akan beri terus sebagai grant terus kepada mereka. Begitu juga dengan agropreneur.
yang kita buat yang melibatkan tanah sebanyak 2.3 hektar di Batu Muda. Saya resmi tahun lepas untuk proses tanaman cili yang pekerja-pekerjanya terdiri daripada asnah-asnah di situ, dan saya juga mengharapkan supaya dapat wujudnya pertanian bandar. Kita nak supaya di PPR tu ataupun di departmen murah ni tadi kita belikan alat-alat untuk mereka buat hidroponik dan sebagainya, untuk tanah-tanah ruang ada untuk kita nak buat. Ada caranya. Ya, untuk kita nak bantu, terutama supaya mereka ni dapat meringankan bebanan yang ada kepada mereka. Ya. Saya lihat juga sekarang kita tahu banjir berlaku memang di luar jangka. Kita tidak dapat elak bencana alam itu berlaku, dan juga saya pasti saya melihat agensi di bawah Menteri Jabatan dan Menteri ini, bahagian hal agama, bergerak aktif bantu mereka yang terkesan banjir ini. Ya, banjir ini kebetulan saya pun nasib baik tidak kalau tidak salah seorang daripada mangsa yang terkena dengan banjir. Kebetulan waktu banjir hari Sabtu tu saya ada program dengan pelajar-pelajar di ITM. Kemudian sebenarnya saya nak bertolak ke Kota Baru kerana besoknya ada program untuk ada perasmian bangunan daripada Exco Wanita Kelantan. Tiba-tiba tak boleh keluar, terkepung. Terkepung daripada pukul 3, tak boleh, memang batal lah program sana. Jadi saya nak keluar, nak balik ke Putrajaya pukul 8.30 baru sampai ke Putrajaya. Jadi apabila dapat benda tu, saya terus menghubungi pihak JAKIM yang lead benda ni untuk mengarahkan supaya kita akan turun bertemu dengan mereka menjadi mangsa banjir tadi. Alhamdulillah, agensi kita dapat kolek hampir dekat dengan 10.3 juta untuk kita agihkan di seluruh negara, terutamanya melibatkan Pahang, melibatkan Selangor, melibatkan Negeri Sembilan. Itu ialah hal yang berlaku dulu lah. Maka kita berikan, kita agihkan kepada mereka yang terlibat ini, dan begitu juga dengan banjir di Pantai Timur baru ni yang kita juga mengumpul dana sebanyak 3.7 juta untuk kita berikan antara Kelantan dengan Terengganu. Saya rasa saya macam dengan perbahasan Dewan Rakyat pun ada, YB. Baik, satu lagi isu penting yang perlu dijawab. Saya harus beri pujian kepada YB sendiri dalam menjawab isu ini dalam secara penuh santun dan juga mendekatkan diri dengan mereka ini, iaitu isu LGBT. Isu ini ada masa dia reda, ada masa dia meningkat, dan perlunya perhatian daripada YB dan juga agensi YB. Dalam isu LGBT ini, perlunya satu pemahaman yang konkret, perlu dalam masa yang sama tegas ada lembutnya, lembut ada tegasnya. Mungkin YB boleh kongsikan perkara ini. Yalah, kita di dalam Islam ni kita diajar. Nabi ajar, dia kata basyiru wala tunaffiru. Nabi kata, kamu gembirakan orang, jangan kamu meliarkan orang. Yassiru wala tu'assiru, kamu permudahkan, jangan kamu memayahkan. Maka asas inilah juga kita nak menangani LGBT. Pada kita tidak anggap mereka itu sebagai musuh kita. Saya sepatutnya ada program tahun lepas, saya program mukhayyam mereka di UAE. Tapi tak boleh pergi dengan semuka, pasal buat secara hybrid. Maka antara ucapan yang saya sebut, saya kata kepada mereka, ialah satunya mungkin mereka ada peluang untuk nak kembali. Kerana mereka pada saya, dosa mereka saya rasa lebih sikit daripada saya. Kerana saya sudah tua banding Hafiz muda lagi lah. Saya dah 59 tahun. 59 tahun lagi. Dan kita anggap kita sudah tahu dosa kita pun banyak. Tapi walaupun lah masa yang sama kita lebih kepada soal untuk kita untuk nak membina mereka dan memberikan kesedaran. Saya sedar mereka ni manusia. Kadang-kadang mereka tidak sedar, terikut-ikut ataupun dengan trend yang ada menyebabkan mereka jadi seperti begitu. Maka sebab itu pendekatan kita ialah pendekatan bil hikmah, dengan konteks untuk kita nak mendidik mereka. Walaupun di sana adanya, kita ada dua-dua perkara-perkara yang perlu kita lihat dalam soal pendidikan kita, yang ada dalam bentuk kita reward, bentuk orang kata berikan kepada dia sumbangan sebagainya, ada dalam bentuk kita katakan dalam bentuk ancaman, supaya benda-benda ini perlu lakukan jalan sekali. Tapi walaupun kita tetap mengambil pendekatan dari segi pendekatan secara hikmah, iaitu dengan secara kita mendekatkan mereka, dan kita telah mengadakan mukhayyam, maknanya perkemahan mereka selama 3 hari, dan program ini sebenarnya telah diwujudkan sejak daripada tahun 2011 lagi. Tahun 2011 lagi hingga Mac baru ni yang terakhir kita buat, telah dihadiri oleh 1,769 orang dari kalangan mereka hadir. Alhamdulillah. Dan di sana pula kita tidak lepas itu saja, maka kita di sana ada NGO-NGO yang kolaborasi dengan kita, yang mereka juga join, antaranya Persatuan Insaf Pahang,
Yang antaranya ialah Usrah Iqra dan Mujahirah Muhajirah Wafiq di Petaling di Putrajaya, dan juga Hijrah Republik di Ampang, Selangor, dan My Hijrah di My Adventure di Johor Bahru. Itu antara NGO yang bekerjasama, dan mereka ini rapat mendekati dengan mereka, dan golongan-golongan LGBT juga dapat ditarik dengan mereka. Kita bimbing mereka dengan kelas fardu ain, bimbing mereka dengan perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Malahan kadang-kadang kita juga meminta supaya pihak Majlis Agama Islam, kerana kita kerjasama dengan Agama Islam, untuk memberikan modal-modal teroka pada mereka untuk mereka membina kehidupan baru kepada mereka. Pada kita ialah mereka itu rakan kita. Mereka itu saudara kita. Mereka itu sahabat kita. Yang perlu kita selamatkan mereka untuk hidup secara fitrah macam orang lain. Itu antara pesanan yang penting yang dibawakan oleh YB. Saya memuji dengan sikap yang dilakukan oleh YB mendekati mereka ini, kerana kalau kita menghukum mereka pun mereka akan lari. Mungkin sedikit kalau boleh kan, kalau kita katakan sedikit daripada YB untuk way forward kepada kementerian atau menteri bawah YB ini untuk seluruh yang menonton kita pada hari ini. Okey, dalam hal seperti ini pertamanya saya nak melihat Islam itu adalah merupakan satu agama yang boleh mendatangkan kebaikan atau keseronokan kepada orang. Itu matlamat saya. Saya nak supaya Islam itu dilihat ialah merupakan satu ajaran yang mudah, yang senang, yang simple. Kerana Islam ni mudah. Tapi kita taklah boleh nak permudahkan, tak boleh. Permudahkan maknanya Islam mudah. Jadi tak kisahlah kita terlalu mudah sampai langgar batasan agama. Tak boleh. Saya nak lihat begitu. Yang keduanya, saya nak melihat agensi saya supaya jangan orang anggap bahawa sebut agama ni hanyalah sebut qala Allah, qala Rasul saja. Saya nak supaya semua agensi saya mesti bertindak kurang-kurangnya untuk memastikan di atas meja rakyat orang susah B40 ada makanan. Itu sangat matlamat. Sebab tu saya nak supaya dalam soal pembinaan rumah kepada mangsa banjir kena segerakan. Saya kata kena bypass lah. Perlu bertindak segera. Kerana pada saya untuk nak bantu orang miskin ni kena segera. Kerana kita faham, kerana perlu segera buat begitu. Itu sikap saya. Yang keempatnya pada saya juga ialah untuk nak pastikan supaya agensi saya ni saya tak nak menjadi pegawai meja. Maksudnya pegawai meja saja kita nak tunggu orang. Kita jangan. Kita tunggu orang ni menyebabkan dia susah. Dia kaya pagi makan pagi. Bila dia datang jumpa saya, dia akan kehilangan pekerjaan harian dia. Patutnya kita mesti mencari orang yang patutnya kita perlu untuk kita santuni mereka begitu. Itu sikap yang ada pada saya. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama Islam. Terima kasih YB kerana banyak perkongsian. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang saya nak tanyakan. Saya cuba cari waktu untuk berjumpa dengan YB sekali lagi dekat sini insya-Allah untuk kita tanyakan persoalan. Jadi kepada anda insya-Allah minggu berikutnya dan hari-hari berikutnya kita akan dapatkan banyak lagi info-info penting dan juga topik-topik penting untuk kita bincangkan dalam Optik ini. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum, jaga diri, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. InsyaAllah.